Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Cikgu berharap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya, Cikgu Idalis dari SMK Putrajaya Presin 161. Pada hari ini, cikgu akan berkongsi ilmu matematik tambahan tingkatan 4 bab 10 iaitu nombor indeks. Baiklah murid-murid, tajuk nombor indeks mempunyai 2 subtopik. Pertama, nombor indeks. Dan yang kedua, indeks gubahan. Hari ini cikgu akan berkongsi ilmu berkenaan nombor indeks dan indeks gubahan. Cikgu berharap agar murid-murid telah bersedia dengan buku nota, pen dan kalkulator untuk memudahkan anda membuat catatan dan pengiraan sepanjang perkongsian ilmu kita pada hari ini. Berikut adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Mentakrifkan nombor indeks dan memerihalkan kegunaannya. Menentukan dan mentafsir nombor indeks. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks. Dan yang terakhir, menentukan dan mentafsir indeks gubahan tanpa pemberat dan dengan pemberat. Baiklah murid-murid, anda sudah bersedia untuk memulakan pembelajaran kita? Jika anda sudah bersedia, ayo kita lihat di paparan. Kita mulakan pembelajaran kita dengan memperkenalkan kata kunci bagi nombor indeks. Kata kunci yang pertama adalah nombor indeks. Kedua adalah indeks harga. Ketiga, kuantiti pada masa asas. Keempat, kuantiti pada masa tertentu. Kelima, indeks gubahan. Dan yang terakhir iaitu yang keenam, pemberat. Sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, marilah kita melihat tafsiran nombor indeks dahulu serta bagaimana ia diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Nombor indeks ialah suatu sukatan yang digunakan untuk menunjukkan perubahan suatu kuantiti atau harga terhadap masa. Seterusnya, cikgu akan memberikan beberapa contoh bagaimana nombor indeks diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Pertama, kenaikan gaji. Kedua, harga rumah. Dan yang terakhir, kenaikan atau penurunan pengeluaran sesuatu produk dalam sebuah kilang. Baiklah, tanpa membuang masa, ayo kita mulakan sekarang. Nombor indeks boleh ditentukan dengan menggunakan formula yang membandingkan antara 2 tahun. Mari kita lihat formula bagi menghitung nombor indeks seperti di paparan. Nombor indeks adalah sama dengan harga atau kuantiti pada masa tertentu dibahagi dengan harga atau kuantiti pada masa asas dan didarabkan dengan 100. Atau secara ringkasnya, Q1 dibahagi Q0 dan didarab 100. Sekiranya nombor indeks lebih besar daripada 100 diperolehi, berlaku peningkatan berbanding tahun asas. Manakala jika nombor indeks lebih kecil daripada 100, berlaku penurunan berbanding tahun asas. Maka jika I sama dengan 100, tiada berlaku peningkatan
atau penurunan berbanding tahun asas. Untuk lebih jelas tentang penggunaan rumus nombor indeks ini, mari kita lihat beberapa contoh. Anda sudah bersedia? Jom. Bilangan murid tingkatan 5 di sebuah sekolah pada tahun 2018 ialah 196 orang berbanding dengan 230 orang pada tahun 2015. Hitung nombor indeks bilangan murid pada tahun 2018 berasaskan tahun 2015. Tafsirkan nombor indeks yang diperolehi. Daripada soalan yang cikgu bacakan tadi, jelas menyatakan kita perlu menghitung nombor indeks bilangan murid pada tahun 2018 berasaskan tahun 2015 dan seterusnya mentafsir nombor indeks yang diperolehi. Jadi, kita akan menggunakan rumus nombor indeks. Sama dengan Q1 dibahagi Q0 dan didarab 100. Maklumat yang diberikan di dalam soalan adalah Q1 ialah bilangan murid pada tahun 2018 iaitu 196 orang dan Q0 ialah bilangan murid pada tahun 2015 iaitu 230 orang. Kita boleh menyelesaikan masalah ini dengan menggantikan ke dalam rumus nombor indeks. Nombor indeks bilangan murid tahun 2018 berasaskan tahun 2015 adalah sama dengan 196 dibahagi dengan 230 dan didarabkan dengan 100. Jawapannya adalah 85.22. Maka, tafsiran yang boleh kita buat adalah terdapat penurunan bilangan murid sebanyak 14.78% bagi tahun 2018 berbanding tahun 2015. Seterusnya, ayo kita lihat contoh kedua. Harga bagi sejenis telefon pintar ialah RM1,350 Malaysia bagi satu unit pada tahun 2015. Diberi indeks harga bagi telefon pintar itu pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015 ialah 150. Cari harga dalam ringgit Malaysia untuk satu unit telefon pintar itu pada tahun 2020. Seperti contoh satu tadi, cuba murid nyatakan apakah kehendak soalan dan maklumat yang ada diberikan. Ya, betul. Tepat sekali. Soalan berkehendakkan harga satu unit telefon pintar bagi tahun 2020 atau secara ringkasnya Q1. Apakah maklumat yang diberikan dalam soalan? Betul. Maklumat yang diberikan adalah nombor indeks atau indeks harga telefon pintar pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015 iaitu 150 dan harga bagi telefon pintar pada tahun 2015 atau Q0 iaitu RM1,350 Malaysia. Dengan maklumat yang ada, Q1 dapat dicari menggunakan rumus nombor indeks. Pastikan maklumat digantikan dengan betul
ke dalam rumus tersebut. 150 sama dengan Q1 dibahagi 1350 dan didarab 100. Maka Q1 atau harga telefon pintar pada tahun 2020 adalah RM2,025 Malaysia. Cikgu pasti murid-murid sudah mula mahir dalam menyelesaikan masalah melibatkan nombor indeks. Apa kata murid-murid cuba dengan latihan pertama? Sila lihat di paparan. Jumlah pengeluaran padi di Malaysia pada tahun 2013 dan 2019 masing-masingnya ialah 530,440,725 tan metrik dan 621,325 tan metrik. Carikan indeks pengeluaran padi di Malaysia bagi tahun 2019 berasaskan 2013 dan tafsirkan nilai yang diperolehi. Anda diberi 1 minit untuk menyelesaikan soalan ini. Baiklah, mari kita semak jawapan bersama-sama. Maklumat yang diberikan adalah Q0 atau kuantiti pengeluaran padi pada tahun 2013 ialah 531,440,725 tan metrik dan Q1 atau kuantiti pengeluaran padi pada tahun 2019 ialah 620,481,325 tan metrik. Yang hendak dicari adalah indeks pengeluaran padi bagi tahun 2019 berasaskan tahun 2013. Menggunakan rumus nombor indeks, anda akan memperolehi seperti berikut. Maka, indeks pengeluaran padi bagi tahun 2019 berasaskan tahun 2013 ialah 116.8. Bagaimana pula ya dengan tafsiran yang dapat dibuat berdasarkan nilai indeks pengeluaran yang diperolehi tadi? Ya, betul. Daripada nilai itu, kita dapat membuat tafsiran bahawa terdapat peningkatan pengeluaran padi sebanyak 16.8% pada tahun 2019 berbanding 2013. Cikgu ucapkan tahniah kepada murid yang berjaya menjawab. Bagi yang belum berjaya, cuba lagi. Seterusnya, kita mempelajari subtopik indeks gubahan. Sebelum itu, cikgu terangkan apakah maksud indeks gubahan. Indeks gubahan adalah nilai purata indeks harga, iaitu gabungan beberapa indeks sebagai ukuran statistik yang melibatkan kepentingan setiap item. Kepentingan ini dikenali sebagai pemberat yang mempunyai simbol W.
Nilai pemberat ini boleh diwakili oleh pelbagai nilai. Sebagai contoh, nisbah, beratusan, bacaan pada carta palang atau carta pai. Cikgu harap dengan penerangan itu, murid-murid memahami apakah yang dimaksudkan dengan indeks gubahan. Ayuh, kita teruskan dengan mengenal rumus indeks gubahan. Seperti cikgu terangkan tadi, indeks gubahan adalah nilai purata beberapa indeks harga yang melibatkan kepentingan setiap item. Maka, indeks gubahan boleh dihitung dengan menggunakan rumus seperti di paparan. Indeks gubahan sama dengan jumlah hasil darab nombor indeks dengan pemberat masing-masing dibahagi dengan jumlah pemberat. Cikgu ingatkan sekali lagi, I mewakili indeks harga dan W mewakili pemberat bagi indeks harga berkenaan. Rumus ini boleh diringkaskan seperti berikut. Baiklah, ayo kita lihat contoh melibatkan indeks gubahan. Jadual menunjukkan indeks harga bagi 4 jenis minuman dalam botol pada tahun 2018 berasaskan 2010. Cari indeks gubahan bagi tahun 2018 menggunakan tahun 2010 sebagai tahun asasnya dan tafsirkan nilai yang diperolehi. Seperti contoh-contoh sebelum ini, kita perlu tentukan kehendak soalan dan maklumat yang diberikan. Daripada soalan ini, kita perlu mencari indeks gubahan bagi tahun 2018 berasaskan tahun 2010. Sementara maklumat yang diberikan adalah indeks harga bagi 4 jenis minuman botol R, S, T dan U. Jadi, dengan menggunakan rumus indeks gubahan, kita dapat menyelesaikan soalan ini. Indeks gubahan minuman botol bagi tahun 2018 berasaskan tahun 2010 adalah sama dengan jumlah hasil darab indeks harga dengan pemberat masing-masing dibahagi dengan jumlah pemberat. Oleh kerana di dalam soalan tidak menyatakan pemberat bagi setiap minuman botol itu, maka kita anggapkan pemberat bagi setiap jenis minuman adalah sama. Oleh itu, pemberat bagi setiap minuman ialah 1. Maka, kita akan dapat nilai 396 dibahagikan dengan 4. Dan jawapannya adalah bersamaan 99. Bagaimana pula tafsiran yang boleh kita buat berdasarkan nilai indeks gubahan yang diperolehi? Ya, tafsirannya adalah terdapat penurunan sebanyak 1% bagi harga minuman botol pada tahun 2018 berbanding tahun 2010. Baiklah, kita beralih ke contoh seterusnya. Sila lihat di paparan. Jadual menunjukkan indeks harga dan peratus penggunaan bagi 4 jenis bahan, iaitu tepung, gula, koko dan mentega, yang merupakan 4 jenis bahan asas bagi pengeluaran sejenis kek. Hitung indeks gubahan bagi penghasilan kek itu bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2015.
Jika kita melihat kepada jadual yang diberikan bersama-sama contoh 4 itu, indeks harga bagi tepung, gula, koko dan mentega adalah 75, 110, 95 dan 105 masing-masingnya. Manakala pemberat diwakili sebagai peratus penggunaan bagi tepung, gula, koko dan mentega adalah 20%, 10%, 30% dan 40% masing-masingnya. Ayuh kita lihat jalan penyelesaiannya. Indeks gubahan penghasilan kek bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2015 adalah sama dengan jumlah hasil darab indeks harga dengan pemberatnya masing-masing, iaitu 75 darab 20 tambah 110 darab 10 tambah 95 darab 30 tambah 105 darab 40 dan dibahagi dengan jumlah pemberat, iaitu 20 tambah 10 tambah 30 tambah 40. Maka jawapannya adalah 96.5. Bagaimana murid-murid? Mudah kan? Untuk lebih faham dan mahir, apa kata kita teruskan dengan melihat contoh seterusnya. Contoh soalan seterusnya adalah seperti di paparan. Jadual menunjukkan indeks perbelanjaan utiliti sebuah kilang pada tahun 2017 berasaskan tahun 2011. Carta pai pula mewakili jumlah penggunaannya dalam sebulan. Hitung indeks gubahan perbelanjaan utiliti bagi tahun 2017 berasaskan tahun 2011. Baiklah murid-murid, apakah kehendak dan maklumat yang diberikan dalam soalan ini? Betul. Soalan ini berkehendakkan indeks gubahan perbelanjaan utiliti bagi tahun 2017 berasaskan tahun 2011. Manakala maklumat yang diberikan ialah indeks perbelanjaan bagi 3 komponen beserta pemberat bagi setiap komponen tersebut. Jadi, ayo kita selesaikan soalan ini. Seperti contoh sebelum ini, kita akan menggunakan rumus indeks gubahan. Jadi, indeks gubahan perbelanjaan utiliti bagi 2017 berasaskan tahun 2011 adalah sama dengan jumlah hasil darab 135 darab 105 ditambah dengan 140 darab 185 ditambah dengan 125 darab 70 dan dibahagi dengan jumlah pemberat, iaitu 105 tambah 185 ditambah 70. Maka kita akan memperolehi 48,825 dibahagi dengan 360. Dan indeks gubahan perbelanjaan utiliti bagi tahun 2017 berasaskan tahun 2011 adalah 135.6. Bagaimana murid-murid? Cikgu pasti anda sudah tidak sabar untuk mencuba latihan seterusnya. Baiklah,
kita lihat latihan di paparan. Carta palang mewakili jisim bahan kimia yang digunakan untuk menghasilkan sejenis pewangi. Diberi indeks harga bagi bahan kimia A, B, C dan D pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015 ialah 120, 75, 98 dan 105. Cari indeks gubahan untuk menghasilkan pewangi tersebut pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015. Baiklah, cikgu berikan 1 minit untuk murid-murid mencuba. Bersedia? 1, 2, mula. Bagaimana? Sudahkah anda mendapat jawapannya? Jom kita semak. Soalan berkehendakkan indeks gubahan pewangi bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2015. Jadi, rumus indeks gubahan yang akan digunakan. Seterusnya, kita akan menggantikan nilai ke dalam rumus indeks gubahan. Dan kita akan memperolehi nilai 10,285 per 100 atau bersamaan dengan 102.9. Maka, indeks gubahan pewangi bagi tahun 2020 berasaskan tahun 2015 ialah 102.9. Cikgu ucapkan tahniah bagi yang berjaya menjawab dengan betul. Bagi yang belum berjaya, jangan putus asa. Cuba lagi sehingga berjaya. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid. Cikgu harap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan teruskan membuat latihan. Cikgu doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih dan Assalamualaikum.